Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Eminda Badan dalam Berita Pagi Sarawak. Pengambilalihan syarikat penerbangan Maswing oleh Kerajaan Sarawak membolehkan masalah harga tambang yang tinggi pada setiap kali musim perayaan diselesaikan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, melalui pengambilalihan itu, Kerajaan Sarawak akan menetapkan harga tambang dan ia akan ikuti syarikat penerbangan lain. Ia sekaligus menjadikan tambang penerbangan ke Sarawak stabil tanpa mengira musim. Campur tangan Kerajaan Sarawak perlu memandangkan tambang penerbangan ketika ini tidak terkawal dengan harga tambang tinggi hingga mencecah RM1,000 lebih-lebih lagi ketika musim perayaan. Usaha ambil alih Maswing dijangka selesai pada suku kedua atau ketiga tahun depan. So every 2 months we got celebration, and every 2 months we got issues on fair. So they are business organization. You want to make money, okay lah. This time around, Sarawak take over one airline, and we pay. You know why? Because we are very passionate with our community. Beliau berkata demikian semasa berucap melancarkan buku The Life of Polycarp Sim Cheng Mong di Kuching. Premier menyifatkan Datuk Polycarp Sim yang merupakan guru dan mentor beliau sebagai seorang yang banyak berjasa kepada masyarakat tanpa mengharap balasan. Datuk Polycarp Sim juga seorang yang sangat mementingkan pelajaran dan sentiasa menyokong serta mendorong beliau semasa belajar. Sementara itu, Dato' Patinggi Abang Johari memberitahu Kerajaan Sarawak akan membuat pembelian ubat antiviral Paxlovid sebagai persediaan berdepan peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Katanya pembelian itu akan melibatkan kos sebanyak RM2 juta. Ubat berkenaan akan diedarkan ke fasiliti kesihatan seluruh Sarawak untuk merawat COVID-19 bergejala ringan. Setakat ini tiada garis panduan khas ditetapkan dan Kerajaan Sarawak akan mengikut arahan semasa Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung peningkatan kes COVID-19. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas sama ada akan membuat garis panduan COVID-19 bagi sambutan ambang Tahun Baharu 2024 Sarawak yang bakal diadakan di tebingan Kuching 31 Disember ini. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sarawak diseru agar merebut peluang dan menyahut segala inisiatif pemerkasaan yang disediakan kerajaan, terutama melalui Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Berhebat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ini penting selari dengan komitmen dan sokongan kerajaan Madani terhadap inisiatif pemerkasaan sosio-ekonomi golongan tersebut dengan menekankan tawaran peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta kepada mereka berkelayakan serta berkemahiran. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil perhebat di Dewan Suara Kota Semarahan. Teks ucapannya dibaca oleh Pegawai Daerah Kota Semarahan Ahmad Abdul Razak. Datuk Rubiah turut mencadangkan kepada sektor swasta untuk memberi perhatian khas kepada veteran tentera dan anak-anak mereka yang berkelayakan dari segi penempatan pekerjaan. Saranan tersebut tidak merugikan pihak swasta kerana veteran ATM generasi baharu memiliki pengalaman dan kepakaran tinggi dalam pelbagai bidang daripada sektor pembuatan makanan sehingga ke aero angkasa. Tambahnya lagi, ia juga merupakan platform terbaik bagi syarikat swasta membantu kerajaan selain sebagai membalas jasa pengorbanan tentera. Pada majlis tersebut, seramai 257 bakal pesara ATM dianugerahkan sijil Taman Latihan Peralihan. Pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Sematan telah dibuka semula secara rasmi pada Selasa lepas. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu pejabat baru berkenaan terletak di Rumah Rehat Kerajaan Sarawak di Sungai Kilong Sematan. Beliau memberitahu pejabat LSS Sematan yang ditubuhkan pada 1996 ditutup sementara sejak 15 Januari 2019. Jelasnya memandangkan kemajuan pesat di Sematan yang turut merangkumi aktiviti pengangkutan sungai dan logistik, LSS telah memutuskan untuk membuka semula pejabatnya bagi mengawal selia fungsinya seperti yang termaktub dalam Ordinans Sungai Sarawak 1993 dan peraturan-peraturannya. Menurut Datuk Seri Lee, dengan pembukaan semula pejabatnya di Sematan, LSS akan memantau dengan teliti dan melaksanakan peraturannya terhadap sebarang aktiviti sungai di Sematan dan Lundu. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media bersempena lawatan beliau ke pejabat LSS Sematan.
Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak sepanjang pelaksanaan Ops Selamat sempena sambutan Hari Krismas akan fokus kepada penguatkuasaan Undang-Undang Jalan Raya. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak, Superintendent Bingkok John dalam satu kenyataan berkata, polis juga akan menggunakan konsep kesedaran iaitu memberi penerangan kepada orang ramai supaya sentiasa berhati-hati serta mematuhi peraturan dan undang-undang sedia ada. Katanya polis juga akan bertegas dalam penguatkuasaan undang-undang. Ini terutama sekali kepada mereka yang melakukan kesalahan yang boleh membawa kepada kecelakaan jalan raya. Ini termasuk memandu melebihi had laju yang ditetapkan, memotong garisan berkembar, menggunakan telefon bimbit semasa memandu, memotong barisan kenderaan dan melanggar lampu isyarat merah. Selain itu, penguatkuasaan turut melibatkan kesalahan oleh pengguna motosikal. Ini kerana berdasarkan statistik pengguna motosikal menyumbang pada kemalangan jalan raya paling tinggi, khasnya melibatkan kematian. Kesemua kesalahan tersebut akan dikenakan saman RM300. Sementara itu, Superintendent Bingkok memberitahu Ops Selamat sempena Krismas akan dilancarkan di Sibu esok 22 Disember. Ia akan dilaksanakan sehingga 28 Disember ini. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan terus komited mempromosi gaya hidup sihat dan kelestarian alam sekitar. Datuk Bandar DBKU Hilmi Othman berkata antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah program Jom Sihat The Biggest Loser dan program 3R Sekolah. Katanya program Jom Sihat menjadi titik permulaan bagi individu yang ingin mengurangkan berat badan. Program tersebut tidak hanya tertumpu pada aktiviti fizikal semata-mata tetapi lebih kepada perkongsian ilmu mengenai amalan hidup sihat. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah program Jom Sihat The Biggest Loser dan program 3R di Kuching. Mengenai program 3R, Helmi memberitahu ia menjadi tunjang utama dalam penjagaan alam sekitar yang lebih mampan. Antara langkah yang telah dilaksanakan termasuk aktiviti kitar semula dalam kalangan agensi kerajaan dan warga bandaraya selain mewujudkan pusat kompos. Program kitar semula juga turut melibatkan kerjasama pihak swasta melalui program tanggungjawab sosial korporat mereka. Tabah Helmi, usaha menangani masalah alam sekitar di Bandaraya Kuching tidak harus menjadi tanggungjawab DBKU semata-mata, sebaliknya perlu disokong semua pihak. Dalam perkembangan sama, Majlis Daerah Sarike mengalu-alukan penglibatan komuniti, industri dan pihak berkepentingan dalam melaksanakan program kitar semula yang lebih berkesan. Pengerusi Majlis Daerah Sarike, Wong Ziying berkata pendidikan dan kesedaran awam juga penting untuk memastikan penyertaan yang lebih meluas dalam usaha kitar semula. Kempen kesedaran, seminar dan ceramah yang telah diadakan merupakan landasan penting untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran awam tentang kepentingan kitar semula. Beliau berkata demikian pada kempen 3R di Sarike. Mengulas lanjut, beliau berkata kempen beli semula juga salah satu usaha untuk menggalakkan kitar semula dalam kalangan masyarakat dan ia mampu memberi impak ekonomi kepada mereka yang terlibat. Jelasnya, setiap usaha yang dilakukan walaupun kecil akan memberi impak besar terhadap kelestarian alam sekitar jika setiap individu memainkan peranan mereka masing-masing. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Debbie Emina Badan. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.